Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Muttaqin, ibu ayah, para guru, para asatizah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul bagi meneruskan bacaan kitab Tanwirul Qulub fi isqati tadbiril uyub, yakni menerangkan bagi segala hati pada menggugurkan tadbir yang jahat. Diterjemahkan ke bahasa Melayu daripada kitab Tanwir fi isqati tadbir, ta'lif bagi Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu, yang mempermelayukan dia oleh Al-Mukarram Al-Fadil Al-Kamil Syekhuna Uthman bin Shihabuddin Pontianak, jazahullahu ta'ala khairal jaza wa ahsana ilaihi wa askanahu bifasihi jannatihi, amin ya rabbal alamin. Kita dah baca pada pertemuan yang lalu sampai pada al-mutaqaddisi fi kamali wasfihi 'anis syabihi wan nadhir. Tamam. Saya ulang balik daripada mula kita baca lalu itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif rahimahullahu taala dan mutarjim rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi ulumihima wa ulumi masyayikhina fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan nama Allah taala yang bersifat Ar-Rahman dan yang bersifat Ar-Rahim. Menterjemahkan ini kitab. Alhamdulillah al-munfaridi bil khalqi wat tadbir, yakni segala puji sabit bagi Allah Ta'ala yang bersendirinya dengan menjadikan sekalian makhluk dan mentadbirkan sekalian alam. Al-wahidi fil hukmi wat taqdir, yakni Tuhan yang tunggal pada hukumnya dan pada takdirnya. Al-maliki alladhi laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, yakni Tuhan yang menjadi raja yang tiada seumpamanya suatu, dan yaitu Tuhan yang mendengar dan melihat. Al-maliki alladhi la yakhruju an mulkihi kabirun wala saghirun, yakni Allah Ta'ala yang memilik, yang tiada keluar suatu pada alam ini daripada miliknya besar dan kecil. Al-mutaqaddisi fi kamali wasfihi 'anis syabihi wan nadhir, yakni Tuhan yang maha suci pada kesempurnaan sifatnya daripada umpamanya dan bandingnya atau bandingannya. Alladhi laysa lahu fi mulkihi wazir, yakni Tuhan yang tiada baginya pada miliknya wazir, yakni menteri. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatu 'abdin atau syahadata 'abdin mufawwadin liqada'ih, yakni dan aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah Ta'ala yang tunggal sendirinya, yang tiada menyengutui baginya akan syahadah hambanya
yang menserahkan bagi qada Tuhannya, mustaslimin lahu fi hukmihi wa imdaihi, yakni hamba yang mentaslimkan, menyerahkan baginya pada hukumnya dan kehendaknya, yakni pada hukumnya Allah dan kehendaknya Allah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddalu ala jami'i anbiya'ihi. La. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddala ala jami'i anbiya'ihi. Yakni naik saksi aku bahawasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya yang terlebih afdal daripada sekalian nabinya, al-makhsusa bijazili fadlihi wa i'ta'ihi, yakni nabi yang tertentu yang ditentukan dengan kelebihannya dan kurniaannya, pemberiannya pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wa ala sairi anbiya'ih, yakni mudah-mudahan memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya, yakni atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejahtera atasnya, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan atas sekalian nabinya, yakni nabinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi al-mustamsikina bi sunnatihi, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat atas ahlinya dan sekalian sahabatnya, yakni ahlinya Nabi SAW, yakni ahli keluarga Nabi, dan sekalian sahabat Nabi yang berpegang mereka itu dengan jalannya dan sunnahnya. Amma ba'du. Tamam. Ini muqaddimah. Jadi dalam muqaddimah ini ada disebut bara'atul istihlal. Apa bara'atul istihlal? Yaitu muqaddimah yang menunjukkan kepada maksud pengarang apa yang ingin dibicarakan dalam kitab ini. Itu maksud bara'atu al-istihlal. Hadza launun min alwanil badi'. Itu salah satu daripada seni badi' dalam ilmu balaghah bahasa Arab. Jadi kalau kita tengok Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu, beliau mulakan dengan puji kepada Allah, lalu disebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga nama-nama Allah Taala yang berkait dengan tadbir, yaitu contohnya al-munfarid bil khalq wat tadbir. Awal lagi alhamdulillah al-munfaridi bil khalqi wat tadbir. Kemudian al-wahidi fil hukmi wat taqdir. Dan kemudian Al-Malik alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Al-Malik alladhi la yakhruj an mulkihi kabirun wala saghir. Jadi ini menunjukkan kepada kekuasaan Allah Ta'ala menguasai hambanya, memimpin hambanya, mentadbir segala urusan hambanya, kecil ataupun besar, semuanya di bawah kekuasaannya Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang keluar daripada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu dalam kitab ini bicarakan benda yang sangat penting, di mana kita sedia maklum, yaitu berkenaan dengan salah satu daripada perkara yang menjadi rukun dalam iman kita, yaitu al-iman bil qada wal qadar. Iman dengan qada dan qadar. Dan natijah pada iman pada qada dan qadar adalah kita menyerahkan tadbir kepada Allah, urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ni Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu menerangkan kepada kita bagaimana untuk kita menyerahkan segala urusan kita tadi kepada Allah, tanpa kita menyibukkan diri kita dengan urusannya Allah. Maka baru kita akan jadi tenang. Kita tidak akan jadi gundah gulana, sedih dengan kehilangan benda yang kita rasa tu milik kita. Dan kalau kita tadbir dan kita susun atur kehidupan kita ni, tak akan selesai. Karena bukan semua kita tahu penghujung dia macam mana. Di dalam kitab ni diajar perkara tersebut dengan lisan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, yang beliau ni digelar sebagai lisan al-mutakallimin atau lisanul arifin. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari digelar taju al-arifin wa lisanul mutakallimin.
Tajul Arifin maksudnya mahkota kepada para arif billah. Siapa arif billah? Ini orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya, dengan asma-Nya Allah taala, dengan nama-nama dan sifat Allah taala yang Allah taala berikan pengetahuan kepada para walinya. Maka mereka digelar arif billah. Ay arif bi sifatillah wa bi asma'ih. Yang arif dengan asma-Nya Allah, nama-namanya Allah, dan asrar nama-namanya Allah, khususiat nama-namanya Allah, dan mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau digelar dengan lisanil mutakallimin dan juga lisanul arifin. Kenapa digelar macam tu? Karena Al-Imam Ibnu Athaillah beliau menguasai dua bidang sekali, syariah dan juga haqiqah. Dan ada ramai di kalangan para wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu untuk mentadbirkan atau mentakbirkan ucapan mereka dengan tulisan. Ma'arif awliya ini adalah bi'adadi anfasin nas, dengan banyak mana nafasnya manusia ni, macam itulah ma'rifahnya para awliya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala berikan kepada para wali Allah taala dengan ilmunya yang tidak ada penghujung, seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Khadir alaihi salam ketika mana bersama dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, dilihat burung patuk ayak tengah laut. Kemudian Nabi Musa alaihi salam kata, itu nisbahnya ilmu kita dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada misal bagi Allah. Cuma li taqribi al-azhan, untuk nak bagi dekat dengan fikiran saja, nak bagi nampak gambaran saja. Maka diletakkan contoh burung patuk dekat air, yang dia cabut, yang kena dekat mulut dia ada setitik dua dekat bibir dekat dia punya paruh tu. Air laut nampak tidak berkurang walaupun setitik. Duk macam tu juga ayat laut. Macam itulah bandingan ilmunya para anbiya alaihi wassalatu wassalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Fama baluna nahnu. Macam mana dengan ilmu kita? Dia nak bayang. Kalau ilmu Nabi Khidir macam tu, tu pun Nabi Khidir kata gabung pula dengan Nabi Musa alaihi salam. Tu ilmunya kita. Ilmu kita? Tak tahu. Tak boleh nak gambar macam mana keadaan ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala bagi kepada para aulia Allah taala ni ilmu yang pelbagai. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau berkenaan dengan ilmu-ilmunya para wali Allah Subhanahu wa taala, ada 100 muka surat lebih, dia senarai nama ilmu saja yang kita tak pernah dengar nama ilmu tu. Dalam kitab Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu ada dibahaskan tentang masalah tersebut. Ada ilmu dia panggil ilmu aswati at-tuyur, ilmu suara burung. Itu baru yang saya ingat pun. Itu ilmu lain tak kira lagi, tafsir, hadis, ilmu lughah, bahasa Arab yang kita duk mengaji ni. Yang tu yang kita boleh mengaji. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laduni. Seperti mana yang diajarkan oleh Allah kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Waktu ketika mana para malaikat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Allah tentang bila mana Allah kata, aku akan jadikan khalifah di muka bumi Allah taala. Maka malaikat kata apa? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, kenapa kamu nak jadikan di muka bumi ini orang-orang yang mana nanti mereka akan bertumpah darah, dia akan merosakkan muka bumi Allah taala. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Sedangkan kami ini bertasbih mentakdiskan kamu ya Allah. Apa kata Allah taala? Allah kata kamu tak tahu apa yang aku tahu. Dan bila Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala nak tunjuk kepada para malaikat Allah Ta'ala bahawa yang mereka tak tahu apa yang Allah Ta'ala tahu. Maka disuruh kepada Nabi Adam AS untuk beri salam kepada para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian diajarkan kepada mereka asma'a kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam AS dengan ilmu apa? 'Allama Adam asma'a kullaha. Ay bi'ilmi laduni, dengan ilmu laduni yang tidak diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Malaikat tak tahu ni pintu.
Malaikat tak tahu kata ni tingkap. Malaikat tak tahu kata ni kipas angin. Malaikat tak tahu ni kata ni meja. Nabi Adam yang terang balik kepada mereka. Asma'a kullaha, semua. Maknanya apa dia? Semua bahasa. Kamus Dewan Bahasa yang kita buka tahun edisi keempat, yang paling baru edisi keempat lah. Kalau buka tu ada berapa puluh ribu perkataan dalam tu, dalam bahasa Melayu. Semua tu maksudnya dalam bahasanya Nabi Adam alaihissalam. Tu baru bahasa Melayu. Dalam dunia ada berapa ribu bahasa, berapa juta bahasa. Semuanya diajarkan oleh Sayyidina Adam alaihissalam kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semuanya bahasa ada dalam otaknya Abuna Adam alaihissalam. Diberikan kepadanya ilmu bahasa yang luar biasa, yang kita tak boleh nak gambar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata asma'a kullaha, semua. Jadi bila dah letak qaid dengan takkid dengan kata kullaha, semua sekali, maka maknanya apa dia? Maknanya semua. Tak boleh kata dak aku ada bahasa lain dak aku. Takkan bahasa aku belah lorat Kedu pun diajak juga. Nah, belai ke demo lah. Belai. Biar pi ke depa. Jadi belai lagi. Belai lagi tu takkan malaikat Nabi Adam ajak juga sekali kot. Dan tu dia lorat. Allahu a'lam. Asma'a kullaha. Asma'a kullaha. Sebab bahasa tu dipahami oleh setiap kaum masing-masing. Diberikan oleh Allah. Nabi Adam ajak pula kepada anak-anaknya. Bukan sekadar ajak malaikat aja. Nabi Adam jadi syekh, jadi ustaz kepada malaikat. Nabi Adam jadi ustaz kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Nabi Adam pegang saburah. Duduk kat papan putih terang. Ini pensel. Ini pen. Dalam bahasa Melayu pensel pun boleh, pen boleh. Dalam bahasa Arab qalam, dalam bahasa orang putih pen, dalam bahasa Arab tadi qalam lah kan. Bahasa Jepun Allahu a'lam. Semua bahasa diajarkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Faham? Baik, apa yang pergi lari sebagai Nabi Adam tu? Macam nak pergi lari ke situ? Ilmu. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Dan tadi kita patah balik kepada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kata Imam Abdul Wahab Sya'rani senaraikan ada lebih kurang 100 muka surat. Nama ilmu saja. Bukan diterang pun pasal ilmu tu. Dia terang nama saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senarai saja. Sikit sangat saja yang dia terang. Ilmu ni apa dia? Kegunaan dia. Ilmu ni apa kegunaan dia? Maksud ilmu ni apa? 100 muka surat. Kita tak pernah dengar nama ilmu tu. Dan bila kita tak pernah dengar, maknanya apa dia? Maknanya cepat sangat kita duk hentam para wali Allah Ta'ala yang kita tak pernah dengar apa yang mereka bahaskan. Dia kata ni apa? Cakap apa ni? Dalil apa? Dalil jahil. Lepas tu yang terbaik bagi kita apa dia? Senyap kalau kita tak tahu. Jangan komen. Masalah orang zaman lah suka komen. Dia tak tahu, dia komen dulu. Cakap saya duk tahu ni. Cakap dia tahu hak dia tak tahu. Al-Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, Syihabuddin Az-Zuhri, Amirul Mu'minin fil hadis, Syekhul Muhaddisin pada zaman beliau, satu hari bermunazarah dengan seorang lelaki. Debat dengan seorang. Di tengah debat ni, kemudian Imam Zuhri kata, kamu ambil mana yang kamu cakap ni? Kawan tu buat keluar satu pandangan. Kemudian Imam Zuhri tanya dia, kamu ambil mana pandangan tu? Tak pernah dengar saya pandangan ni. Apa kata lelaki tadi? Kamu hafal semua hadis Nabi SAW? La, saya tak hafal semua hadis Nabi. Kamu hafal setengah hadis Nabi SAW? Tak juga. Setengah pun tak. Habis tu, jadikan kurang-kurangnya kalau kamu dah hafal semua pun tidak, setengah pun tidak. Maksudnya jadikan yang aku bagi tahu tadi ni pada setengah yang kamu tak tahu tu. Cukup. Selesai. Faham tak? Kamu hafal semua? Tak, kamu tak hafal semua. Kamu hafal setengah? Ya, saya tak hafal setengah. Kalau macam tu, jadikan yang saya cakap tadi di setengah yang kamu tak hafal. Senang. Jadi apa akan jadi? Selamat. Tak ada ingkar orang cepat sangat. Orang zaman lah cepat ingkar para wali Allah Ta'ala dengan apa yang dia tak tahu. Karena masalah ni,
Cuba kalau kata dia baca kisah Imam Zuhri ini, agak-agak jadi macam mana? Dia taslim, serah. Alhamdulillah. Saya tak tahu apa yang dia tahu. Kemudian dia tahu apa yang saya tak tahu. Yang ini pernah berlaku kepada Syekhul Azhar Al-Syarif, Syekh Muhammad Said Tantawi rahimahullahu ta'ala. Yang dulu ni Malaysia pakai heboh semua. Kata Syekh Tantawi menghalalkan riba. Syekhul Azhar apa ni menghalalkan riba. Sampai dia pun tak boleh nak beza. Yang cakap ni Syekhul Azhar. Ni bukan orang biasa yang cakap ni wali Allah Ta'ala, Tok Guru, Imamul Akbar. Ni orang bukannya dia seorang-seorang pilih lantik diri dia naik. Melainkan ada jamaah kibar ulama yang mana akan lantik dan juga bersetuju dengan pelantikan dia. Nah. Jadi kita haduk ke bawah ni, haduk kat Malaysia masa tu, keluar habis soal khabar apa semua. Syekhul Azhar menghalalkan riba. Menghalalkan riba. Kita yang biasa ni pun tahu riba haram. Menghalalkan riba jatuh kafir. Takkan Syekhul Azhar yang tulis tafsir Al-Wasit, nah, tafsir berapa puluh jilid dia tafsir Al-Quranul Karim, dan kata guru saya Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, ini adalah tafsir terbaik dalam dunia sekarang untuk tadris, untuk dibaca dan diajarkan kepada masyarakat. Tafsir Syekh Muhammad Said Tantawi rahimahullahu ta'ala. Maqamnya di Baqi'. Dia wafat di Baqi' di Madinah Al-Munawwarah. Tamam. Dia tafsir kitab dan dia jumpa dalam Al-Quranul Karim. Nah, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Dia tak jumpa ke ayat tu. Awak kita aja jumpa. Oh, hebat. Ni dalil kata apa ni? Ya Allah. Jahilnya orang kita ni sampai tak reti nak tengok dengan siapa dia berbicara. Sampai macam tu. Nak kena ajak semua. Nah, nak kena habaq kata jangan macam tu. Kena habaq. Buat macam tu para guru, para asatizah, nah, para ulama, tugas dia yang tu. Kena terang balik, bagi tahu adab balik, macam mana nak beradab dengan ilmu dan sebagainya. Baik, kisah pada Syekh Muhammad Said Tantawi. Apa yang berlaku? Dulu pernah dia keluarkan fatwa. Waktu dia jadi Syekhul Azhar tu, saya sempat dengan zaman beliau di Mesir. Dia keluar fatwa kata bila berlaku pengeboman di satu gereja di Mesir. Kemudian orang tanya kepada beliau, boleh tak kita nak bagi sumbangan kepada gereja untuk bangunkan balik gereja mereka? Orang Islam boleh tak bagi duit? Bukan orang, individu. Contohnya kerajaan Islam bagi sumber kewangan kepada gereja tadi untuk bina balik gereja dia. Boleh ke tidak? Nah, Syekh Muhammad Said Tantawi kata boleh. Dia keluar pandangan boleh. Masa tu jadi heboh di Mesir. Akhirnya dijemput Habib Ali Al-Jifri. Hafizahullah ta'ala. Habib Ali dijemput waktu tu ke stesen TV pada ketika tu. Waktu tu Habib Ali tak duduk di Mesir lagi. Dia duduk berulang daripada Hadramut saja datang ke Mesir untuk melawat saja. Dia ada seorang lagi isteri dia di Mesir. Jadi bila dia sampai di Mesir tu, dia pun jemput dia pergi ke TV, orang tanya dekat dia. Esoknya keluar dalam surat khabar. Dia punya tulisan penuh tentang wawancara semalam. Saya beli surat khabar tu, saya tak tengok TV, sebab TV tak ada. Ya. Jadi beli surat khabar, baca surat khabar tu. Tengok dia tulis apa. Saya jadi jadi terkejut bila dengar jawapan Habib Ali. Habib Ali Al-Jifri. Hafizahullah, anak murid Habib Omar. Habib Ali jawab apa? Bila orang tanya dekat penemu ramah tanya dekat dia, apa pandangan Habib tentang pandangan Syekh Muhammad Said Tantawi? Masalah dia kata boleh bagi pihak muslimin, maksudnya NGO ataupun sebagainya, membantu kepada, bukan NGO lah, pihak kerajaan pada waktu tersebut, membantu untuk membina semula gereja yang telah dibom. Bukan nak buat baru balik ni. Bukan orang tu nak buat gereja, pergi minta buat gereja. Tak. Gereja tu dah ada, kena bom. Sebab kena bom tu nak pergi bantu balik, nak bagi naik balik. Boleh ke tidak? Syekh Muhammad Said Tantawi kata boleh. Tu macam mana? Apa kata Syekh Habib Ali Jufri? Habib Ali kata, setakat yang saya mengaji, dia kata, saya tak pernah jumpa pandangan tu. Setakat yang saya mengaji. Dalam kitab-kitab yang saya baca dengan para masyayikh, tidak saya jumpa. Tapi Syekhul Akbar lebih luah ilmu daripada saya. Mungkin dia jumpa yang saya tak jumpa.
Jadi kena tanya dia. Dia lebih tahu daripada saya. Dia lebih tahu daripada saya dan ilmunya lebih luas daripada saya dan dia lebih tua daripada saya dan dia lebih alim daripada saya. Maka dia lebih tahu daripada saya apa yang dia keluarkan pandangan. Ajaib jawapan tadi, Masya Allah tabarakallah. Ini tidak. Oh, ini jahil. Mufti apa macam ni. Syekhul Azhar apa keluar pandangan macam ni. Hang siapa dia? Kamu siapa dia? Kamu syekh mana pula? Azhar Sani? Azhar Salis? Azhar kedua, ketiga, keempat? Tak, kamu tak ada apa pun. Kamu pandai buat apa? Duduk kat kedai kopi je. Minum kopi minta gula lebih. Kat tu je tahu. Tu pun tak komen semua. Ini masalah yang berlaku. Baik, tamam, cukup yang tu. Tak mau masuk isu-isu tu dah. Patah balik kepada lisan mutakallimin. Siapa Imam Ibn Athaillah? Tajul Arifin. Mahkotanya para arifin. Ini penghias kepada para arifin. Dan lisanul mutakallimin, lisanul arifin. Kenapa? Karena banyak para wali Allah Ta'ala yang tidak mampu untuk mentakbirkan ucapan mereka terhadap ilmu yang Allah Ta'ala berikan. Karena takut disalah faham. Lepas tu ada sebagian ulama, bila ditakbirkan dengan tulisan, jadi fitnah. Faham tak? Dan bila ditakbirkan dengan lidah dia, jadi fitnah. Seperti Hallaj. Bila disebut ma fi jubbati illallah. Tidak ada dalam jubahku melainkan Allah. Maka orang kata dia telah berlaku hulul dan ittihad dan akhirnya dia dihukum pancung. Tidak. Pada maksud yang dimaksudkan tadi bukan dia maksudkan dia Tuhan. Tidak. Maksudnya kalau kamu pandang, tidak akan kamu pandang melainkan aku ni adalah surah daripada tadbirnya Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala jadikan. Dia hazah semua benda tu dalam ma fi jubbati illallah. Ya Allah ya. Dia tak disebut dah khalq. Disebut terus Allah terus di belakang. Akhirnya disebabkan takut jadi berlaku fitnah, maka dia jatuhkan hukuman. Yang berlaku kepada Syekh Siti Jenar. Yang orang kata dia bawa fahaman manunggaling Kaula Gusti. Fahaman pada waktu tersebut yang jadi fenomena pada Wali Songo dan akhirnya mereka bincang jadi polemik pada waktu tersebut dan dijatuhkan hukuman kepada Syekh Siti Jenar dengan hukuman yang sama, dibunuh. Kenapa? Karena mereka tak mampu takbirkan ucapan mereka. Tak mampu nak sebut ucapan tadi dengan bahasa yang tersusun. Berbeza dengan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, atau beliau digelar sebagai lisanul mutakallimin, lisanul arifin. Karena beliau boleh menggabungkan dengan perkara tersebut. Boleh ditulis dengan kita menyampaikan bahasa arifin. Semisal Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau Imam Ghazali menjadi kebanggaan dalam dunia Islam, Al-Imam Ibn Athaillah tidak jauh daripada itu. Atau hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, kitab yang ajaib. Bahasa arif, tauhid yang khalis yang ditulis oleh beliau dibahaskan dengan bahasa yang ditulis dengan bahasa yang sangat luar biasa. Disyarahkan oleh para ulama. Dan setiap zaman akan ada syarahan yang baru bagi kitab tersebut. Mana dengan terjemahan, dengan syarahan bahasa Melayunya, dengan syarahan bahasa Inggrisnya, dengan syarahan bahasa Maduranya, bahasa Arab tu sudah kira lah. Beratus-ratus. Hatta Al-Imam Az-Zarruq radhiyallahu ta'ala anhu, pengarang kepada Qawaid Tasawuf, karang syarah bagi hikam saja ada 30 syarah hikam. Imam Zarruq syarah hikam Imam Ibn Athaillah kepada 30 syarahan. Saya baru ada dalam 5 baru syarahan dia. Ada baki lagi tak jumpa. 30 syarah. Kata guru saya yang mulia Maulana Syekh Muhammad Said Hanbali, Syekh Muhammad Said kata Imam Zarruq syarahkan kalam hikam ni Ibn Athaillah dengan semua nafas. Karena kata beliau semua asnaf bagi manusia ni ada tasawuf. Fuqaha ada tasawuf dia. Nuhah, para ulama nahu ada tasawuf dia. Hatta ahli sina'ah, geng pekerja di kilang pun ada tasawuf dia. Orang kerja kilang pun ada tasawuf. Ahli sains ada tasawuf dia. Lagi apa dia lagi?
Para muta'allim, penuntut ilmu yang rendah ada tasawuf dia. Ahli kimia ada tasawuf dia. Doktor ada tasawuf dia. Masing-masing semua ada tasawuf masing-masing, dan dia bahaskan dengan kesemua misal tadi, dengan nafas masing-masing. Tamam. Ajaib. Al-Imam Zarruq rahimahullahu ta'ala, pengarang Qawaidut Tasawuf. Kalau tuan-tuan jumpa kita dia beli, tapi tak ada terjemah. Itu ya. Dia ada bahasa Arab punya. Kalau tak ada ni pun beli je, buahlah rumah. Tak apalah. Siapa nak baca Ustaz? Kalau beli saja, beli je. Kitab ni ada dalam rumah ni sebab kepada rezeki. Kitab yang paling malas beli. Kitab ni kalau boleh nak letak kat masjid. Kalau orang bagi free, tinggal kat masjid. Tinggal. Tu Imam Abad dah tulis nama, tulis nombor telefon, kitab ni wakaf. Kalau kata tertinggal ke apa semua ni dibagi balik, tak. Dia tahu tepi je. Tak ada nilai. Dia tak tahu khimah kitab tu macam mana. Kenapa jadi macam tu? Kerana tak tahu. Hak tu ya. Kalau dia tahu, maka dia akan lebih sayang kitab ni daripada duit dia. Dia akan lebih sayang kitab daripada duit dia. Sebab tu ada sebahagian masyayikh, kalau berlaku kebakaran dalam rumah, yang pertama dia nak selamat pada dia, kitab dia. Hak tu dulu fikir. Kalau duit duk ada buah katil pun, fikirlah kitab dulu. Tapi kalau orang hak kepala otak dia duit dulu cari. Hak tu, tengok orang ni dengan apa yang dia duduk. Kitab ke duit aku? Kitab ke duit aku? Kitab dulu. Kalau ahli kitab lah, bukan ahli kitab Yahudi Nasrani tu. Hak geng-geng kitab ni, dia pegang kitab dia betul ni, dia pegang. Tamam. Jadi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu dalam kitab ini dia bahaskan tentang masalah tersebut, dan kita faham permasalahan tadi dalam muqaddimah dia. Dia sebut semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan tadbir. Karena ini perbahasan yang paling utama dalam perbincangan qada dan qadar. Yaitu natijah kepada qada dan qadar tadi, Allah Ta'ala akan turunkan kepada kita antaranya rezeki yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita dengan masing-masing. Bila diturunkan rezeki oleh Allah kepada kita masing-masing, macam mana kita menguruskan perkara tersebut, menyerahkan bagaimana hati kita tadi kepada Allah, ataupun kita yang menguruskan perkara tadi dengan urusan kita sendiri. Dalam kitab ni akan dibahas macam mana bentuk pengurusan tadi, nak serah kepada siapa. Sebab tu Al-Imam dia letak tajuk kitab awal-awal lagi, kalau kita baca faham, At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Tanwir daripada inarah, maksudnya diberikan cahaya pada menggugurkan tadbir. Yakni kita menggugurkan tadbir bagi diri kita, serah tadbir kepada Allah. Tadbir bahasa Melayu pun kita guna tadbir juga. Tadbir urus tadbir. Tidak. Maksudnya kita serahkan urus tadbir tadi kepada Allah, bukan kita. Bila kita serah kepada Allah dengan urus tadbirnya, maka jadi apa pun kita dah serah. Selesai. Duk jadi stres, depres, macam-macam press tu. Kerana apa? Kerana masalah ni, masalah tadbir ni. Nampak kecil tuan-tuan ni, nampak kecil. Tapi sebenarnya kesan yang sangat besar. Kerana tu para atibba bagi khuluq adalah para ulama tasawuf. Atau orang zaman lah, kalau tuan-tuan tengok, ilmu yang paling laku ni ilmu tasawuf. Cuba buat majlis zikir tengok. Orang-orang jiwa kacau ni, hak tu dulu dia cari. Sebab dia kata tenang. Duduk dalam majlis zikir jadi tenang, jadi bening, jadi seronok kerana zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tahu? Sebab tu kalau kita ada majlis zikir dan sebagainya, tu kadang-kadang ada orang ambil peluang. Dia buat yang tak betul, dia guna dengan nama tasawuf. Kemudian dia kumpul orang dengan nama tasawuf, cakap benda pelik-pelik sikit, orang pakat main dekat dia, akhirnya gelong habis semua. Guru pun tak ada, apa pun tak ada. Hal ni berlaku ni. Dalam YouTube, Facebook, semua pakat nak cakap hakikat semua. Tapi kalau suruh baca kitab Imam Ibnu Athaillah tak faham pun. Dia kata tak, dia dapat terus. Dia kata buat macam mana? Nak baca kitab tak arti je dah, dapat terus. Tak apalah. Kita kena tengok juga dengan siapa dulu sebelum tu. Imam Ibnu Athaillah Sakandari ni, pengarang ni kita baca ni, sanad pengajian dia dengan siapa? Beliau murid kepada Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi As-Sakandari. Sayyidi Abu Abbas Mursi rahimahullahu ta'ala,
wali min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga diakui kewalian beliau oleh para ulama di zamannya. Dan beliau punya murid yang ramai, dan kesemua muridnya kebanyakan menjadi wali-wali Allah Ta'ala, pemimpin kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Yaqutul Arsh, Sayyidi Makinuddin Asmar, Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu pengarang Burdah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekhut Taifatain. Siapa lagi guru-guru beliau? Ramai. Murid-murid beliau. Tu antara murid beliau, tu nama-nama yang kita sebut tadi ni. Kibar, jibal, kutub pada zamannya. Wali-wali Allah Ta'ala. Tok guru tak boleh kira apa. Sakan lagi. Sayyidi Abu Abbas Mursi rahimahullah. Sayyidi Abu Abbas Mursi anak murid siapa pula? Sayyidi Abu Abbas Mursi anak murid kepada Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzuli radhiyallahu anhu. Jadi sanad Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzuli bersambung dengan Imam Ibnu Athaillah melalui seorang saja. Melalui Sayyidi Abu Abbas Mursi, muridnya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ma'ruf. Pengasas kepada tariqah Syadziliyah. Kutub pada zamannya dan seterusnya. Masih memegang kutub lagi sampai sekarang. Dan siapa lagi antaranya? Guru kepada Imam Syadzili pula siapa? Al-Imam Sayyidi Abdul Salam Mashish. Pengarang kepada salawat Mashishiyah. Ini kibar. Semua. Cuba tengok ni silsilah Nur. Ibnu Athaillah mengambil dengan Al-Imam Abu Abbas Mursi, Sayyidi Abu Abbas Mursi mengambil dengan Sayyidi Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mengambil dengan Sayyidi Abdul Salam Mashish radhiyallahu taala anhu wa ardah, dan kemudian bersambung sanadnya sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf Al-Imam Abdul Salam Mashish, manaqibnya ma'ruf. Itu kena baca lah, ma'ruf tu maksudnya ma'ruf indal awliya. Saya tak ma'ruf pun tuan. Saya tak kenal pun. Tak kenal ni saya habaq nama malam ni. Balik cari ya. Siapa dia? Abdul Salam Mashish radhiyallahu anhu. Tamam? Jadi kemudian Syekh sebut di sini Al-Malik alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Al-Malik alladhi la yakhruj an mulkihi kabirun wala saghir. Maksud tidak ada suatu pun yang terkeluar daripada kekuasaannya Allah Ta'ala, pemerintahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya di bawah pemerintahan Allah. Jadi Syekh seolah guna dengan apa ni susunannya Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Dua qiraat. Malik alladhi laysa kamithlihi syai'. Malik, alladhi la yakhruj an mulkihi kabirun wala saghir. Seolah-olah dia guna dengan tertibnya Fatihah untuk memulakan kitab ini. Kemudian al-mutaqaddisi fi kamali wasfihi 'anil syabihi wan nadhir. Yakni Tuhan yang maha suci daripada kesempurnaan sifatnya, yang suci pada kesempurnaan sifatnya daripada umpamanya dan bandingnya. Kita dah bahas sebelum ni apa beza di antara syabih, apa beza di antara nadhir, apa beza di antara mathil. Kita dah beza kan sebelum ni. Ingat dah lagi? Sekarang saya dah saya nak buat test. Saya nak buat ujian kan, saya beritahu. Tuan Haji ingat tak? Saya ulang ringkas saja malam ni. Apa beza syabih, apa beza mathil, apa beza nadhir. Al-mathil aqassu as-salasah. Mathil ini adalah gelar yang lebih khusus daripada tiga-tiga gelaran tersebut. Apa dia yang kita selalu dengar? Syabih. Tadi saya sebut tu. Nadhir, ni dua. Mathil, mathil awal lagi saya sebut dah. Laisa kamithlihi syai'. Awal lagi. Faham? Jadi tiga-tiga perkataan dah ada dalam kitab ni. Mathil, syabih, nadhir. Tuan-tuan susun ikut tu. Imam Ibn Athaillah susun comel dah. Tuan-tuan ingat susunan dia ni, sebab awal dia sebut laisa kamithlihi syai'. Maksudnya mathil. Dinafikan mathil bagi Allah. Faham? Yang kedua disebut syabih. Itu yang kedua. Yang ketiga nadhir. Apa ni mathil apa dia? Aqassu as-salasah. Yang paling khusus daripada tiga-tiga tu. Jadi kalau kita buat bulatan set yang bulat besar, kalau kita mengaji matematik tu,
Dia yang tengah-tengah sekali. Garis. Ni masil. Kemudian syabih a'ammu minal masil wa aqassu minan nazir. Dia lebih umum daripada nazir, daripada masil, tapi dia lebih khusus daripada masil, daripada nazir. Jadi dia besar sikit bulat dia. Jadi duduk tengah-tengah sekali, hak paling kecil masil. Bulat besar sikit syabih. Bulat besar lagi nazir. Ha tu. Boleh? Awak nampak muka ketat dan semua ni. Ha? Sebablah saya bagilah contoh. Jangan muka ketat, senyumlah sikit. Kalau orang Arab Mesir, Allah terus kalau dia tak faham, ui. Ni, dia tak kita. Lagi tak faham, lagi ketat. Ni saya nak bagi faham ni, bukan kita mengaji bagi tak faham. Ada orang seronok mengaji bagi tak faham. Dia syarah sampai tak faham tu, weh tak faham. Weh, hak tu pula dia syok balik. Dia balik tak faham, lagi dia syok. Heran kita. Patutnya balik faham yang syok. Dia balik tak faham yang syok. Tak faham tu. Ustaz tu ajak tak faham. Kemah. Weh, kemah kok menahan tak faham. Dia rupanya lagi dia tak faham, lagi dia rasa kemah. Sebab dia tak faham. Terbalik orang Melayu kita ni. Ramai saya jumpa macam tu. Dia tahu kemah ustaz tu. Mengajak sampai tak faham. Apa benda ni? Dia mengajak mana tak apa. Sampai tak faham. Apa dia yang tengah-tengah tadi? Masil. Besar sikit apa dia? Syabih. Besar lagi bulat. Masil. Minta maaf. Nazir. Nazir. Minta maaf. Jadi kalau guna bahasa Arab, kalau ni anak-anak murid hafal. Anak-anak murid saya ni nak kena terang semua. Kena habaq walaupun dah besar dah. Saya duk habaq banyak kali dah. Jadi itu imam, kalau semayang maghrib, lepas semayang maghrib, selawat istighfar mesti 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Nah, kemudian Allahumma ajirni minan nar, bukan ajirna, ajirni minan nar 7 kali. Kemudian apa dia lagi? Lepas Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam, baru ubah duduk. Allahumma antas salam. Terang ni sampai berbuih mulut. Saya tak terang kadang-kadang, saya tunjuk saja. Tu pun tak ikut. Mana tadi? Anak murid saya. Dengar tu. Kena marah. Ikut tiap-tiap hari semayang dengan saya. Tak tengok saya buat apa. Tak ikut. Bukan ikut Tok Guru, tengok saja. Patutnya ikut Tok Guru, ikutlah apa yang Tok Guru buat. Subuh, maghrib. Dua ni kena jaga betul-betul. Yang ni pun kita tak jaga. Macam mana nak jaga umat Nabi Muhammad SAW? Dua ni pun tak boleh nak jaga wirid. Astaghfirullah 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Subuh dengan maghrib saja. Waktu lain tak apalah, nak buat pendek pun tak apa. Subuh dengan maghrib jangan tinggal. Kemudian Allahumma antas salam, patah, pusing. Kemudian lepas Allahumma antas salam, baru baca apa dia? Ayat kursi. Fatihah dulu, kemudian ayat kursi. Lepas ayat kursi, buat apa? Kalau ikut dengan saya, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian baca sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Siapa yang beramal dengan benda ni, ini amalan Al-Imam Shibli rahimahullah selepas setiap kali sembahyang. Bukan sembahyang maghrib dengan subuh ya. Setiap solat dia akan buat macam tu. Dan apa yang dia dapatkan fadilat dia? Nabi datang cium dia. Nabi datang cium dia. Banyak fadilat orang yang baca ayat ni pas sembahyang. Tapi kalau di masjid umum sakat tu dia baca cukup. Majlis umum. Kalau duduk di zawiyah di pondok tambah satu lagi. Lepas subuh, lepas maghrib akan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian selawat dhamir Allahumma salli 'alaihi Allahumma salli 1 kali. Yang tu jangan tinggal. Musafir baik, pergi ke mana baik, kecuali kalau terlalu kalut. Kalau terlalu kalut sangat, jangan kurang-kurangnya tinggal 10, 7 atau Allahumma antas salam, bangun. Jangan bangun terus, baca dulu satu dulu dan baru bangun. Kalau kalut sangat. Kalau kalut juga sangat juga, pergi dalam kereta. Dalam kereta baca.
Kalau kau nak berjalan juga, nak kena berjalan dah. Dalam kereta jangan lupa baca juga. Nak kena habaq. Besar lah. Nak kena habaq juga. Faham tu? Belakang pun sama ya. Kalau nak murid juga semua tu. Saya tadi nak habaq dalam kereta. Nak habaq balik. Jadi terkeluar, minta maaf lah Zahid tu. Buat macam mana? Nasib lah hantar pada malam ini. Yang tu kena jaga dulu. Macam mana tak jaga yang tu? Kita nak boleh nanti nak duduk dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kita pun zikir pendek-pendek aja. Kita pun 3, 2. Ikut dan dia baca. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu jangan tinggal. Kalau kami di Zawiyah, selepas selawat dhamir 100 kali itu, baru baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Cukup sekali lagi dengan bagi cukup 100 dengan la ilaha illallah. Tamam. Baik, kita balik. Masuk balik tajuk balik. Baik. Jangan lupa lagi yang tu. Ingat yang tu ya, dia punya wirid dia senang saja, tak banyak mana pun. Jadi tu imam kat mana pun bawa yang tu. Yang tu dulu. Baik. Al-mutaqaddisi fi kamali wasfihi 'anil syabihi wan nadhir. Saya dah syarah tadi daripada mathil hak tengah. Syabih bulat besar sikit. Nadhir lagi besar. Jadi kalau bahasa Arab, al-syabih al-mathil aqassu al-thalathah. Yang paling khusus daripada tiga-tiga tu. Syabih a'ammu minal mathil, lebih umum daripada mathil hak tengah tu. Dia umum sikit besar. Wa akhassu minan nadhir, tapi dia lebih khusus daripada nadhir, duduk tengah-tengah. Manakala al-nadhir a'ammu as-salasah, dia yang paling umum pada yang semua sekali. Contoh mudah apa dia? Kata ulama, al-mumasalah taqtadi al-musawah min kulli wajhin. Al-mumasalah, mathil ini bersamaan pada setiap wajah. Ni Badia tak nak bagi contoh ni, bagi nampak sikit kan. Ni hadha mathilu hadha, ini mathil kepada ini, ataupun kita sebut hadha mithlu hadha, ini sama macam yang ini. Kenapa? Karena musawah min jami'il wujuh, dia sama dalam semua wajah. Betul? Sama kan? Yang ni warna biru, hak ni pun warna biru juga, kemudian sebiji, semua sama. Faham? Contoh lain lagi senang. Hak ni tadi tak ada contoh dah. Hak ni contoh. Yang ni contoh mathil lah. Ni contoh mathil. Kalau nazir pula, syabih pula apa dia? Kalau syabih, saya boleh bagi contoh. Ada pengelak? Ada tisu lain? Tak ada. Tak, tisu ni lah. Tisu ni sama. Ni jadi contoh mathil. Tisu lain. Tisu juga, tapi lain. Dia panggil syabih. Hadha syabihun hadha. Kenapa? Karena dia sama pada kebanyakan wajah, bukan pada semua wajah. Sama pada apa? Pada yang ni tisu tu pun tisu, cuma dia bukan sama sebiji. Yang tu warna putih, yang ni warna biru sikit. Kalau nazir, walau min wajhin wahid, sama walaupun pada satu wajah saja. Contohnya tisu ni saya ambil pula dengan pengelak mulut. Tisu tuala pengelak mulut tu, saya kata ni dengan ni, hadza nadhiru hadza. Ini adalah nazir, maksudnya sama seakan-akan, tapi pada satu wajah saja. Apa dia? Tak mana sama dia. Kedua-duanya digunakan untuk mengelak. Yang ni diguna untuk mengelak, yang ni guna untuk mengelak. Walaupun tak sama pada bentuk rupa, tapi sama pada satu wajah saja. Apa dia? Walau satu wajah, walau satu sudut saja sama. Wajah tu maksudnya sudut. Satu sudut dia sama pun dah dikira sebagai nazir. Boleh faham tak? Contoh macam pen, pen Stadler dengan pen Stadler juga. Dia kata hadza mathilu hadza, hadza mithlu hadza. Ini seumpama yang ini. Tapi kalau pen tu pen lain, jenama lain. Kino contohnya. Apakah jenama apa pun boleh bila.
Ambil itu hadza syabihu hadza. Ini seakan sama dengan yang itu. Syabih. Yang ini sama pada kebanyakan dia, itu kerana kedua-duanya pen. Cuma beza pada bentuk dan rupa dia sikit saja. Faham? Tapi kalau pen dengan pensel, hadza nadhiru hadza. Kenapa? Karena kedua-duanya berbeza terus. Ini pensel, ni pen. Tapi ada satu wajah saja sama, satu sudut saja sama, iaitu kedua-dua digunakan untuk menulis. Boleh faham tak? Faham yang tu, insya-Allah. Itu pun ilmu besar yang kalau tuan-tuan dapat boleh ingat betul-betul. Tapi orang kita dia suka dengar dan kemudian dia balik lupa. Dia dengar balik, dia lupa. Dia dengar balik, dia lupa. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tak tulis. Itu ya. Sebab tak tulis. Sebab otak kita semua Imam Syafi'i punya. Dengar, ingat terus. Lepas tu sekali lagi tanya syabih, nazir, masil apa dia. Apa kegunaan tu untuk agama, Ustaz? Dia tanya tu lah. Apa kegunaan tu untuk kami masuk syurga, Ustaz? Syurga kalau tak faham ayat tu, macam mana nak faham laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Macam mana nak baca kitab-kitab yang lebih besar lagi pada tu? Tak, kita kata tak apalah. Cuma saya tak mau bagi lupa ilmu yang kita duk mengaji. Saya tatbikkan juga, cerita juga kepada tuan-tuan. Walaupun kata kalau tuan-tuan kata payah ke tak payah nak ingat ke semua, kurang-kurang saya cerita juga. Pada saya duk cerita yang jadi mudah saja. Akhirnya nanti saya pun lupa yang kita duk mengaji. Tuan-tuan pun tak dapat apa yang kita dah mengaji. Kurang-kurang dapat juga. Apa beza masil, apa beza syabih, apa beza nazir. Baik. Hari ini baru sambung balik yang baru. Apa dia? Alladhi laysa lahu fi mulkihi wazir. Yakni Tuhan yang tiada baginya pada miliknya wazir, yakni menteri. Tuhan tidak perlu kepada pembantu. Menteri untuk menguruskan tadbirnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti sya'nu al-malik. Seperti biasanya raja-raja memerlukan kepada menteri untuk membantu mengurus tadbir negeri yang dia pimpin. Kedah ada sultan dia dan ada menteri dia. Betul? Selangor ada sultan dan ada menteri dia. Kenapa macam tu? Karena kita manusia. Walau kita malik, tapi kita ada had tadbir yang ruang lingkup dia sahaja yang boleh untuk dia laksanakan. Lebih daripada itu tidak boleh. Sultan Selangor tidak boleh melangkaui jajahannya Kedah. Karena tadbir dia hanya setakat kawasan Selangor saja. Sultan Kedah tak akan boleh melangkaui daripada hak jajahan negeri Johor. Karena itu hanya hak jajahan Johor sahaja. Macam itulah. Beza dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Taala Al-Malik alladzi la yakhruj an mulkihi kabirun wala saghir. Karena Allah Taala semuanya di bawah jajahan Allah. Semuanya di bawah tadbirnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memerlukan kepada menteri untuk mentadbir urus apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata 'abdin mufawwadin liqada'i. Tengok. Kemudian dia serahkan pula, saya bersaksi kepada Allah yang tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, yang tidak ada baginya sekutu. Yang syahadah yang saya ucapkan tadi adalah syahadah hamba yang menyerahkan seluruh urusannya dengan tadbirnya Allah. Jadi semua mukaddimah dia berkait dengan tadbir. Serah semua kepada Allah. Dan kemudian pula mustaslimin lahu fi hukmihi wa imda'ih. Yakni hamba yang mentaslimkan baginya, yakni bagi Allah, yakni yang menyerahkan seluruhnya kepada Allah pada hukumnya dan kehendaknya. Jadi apa-apa sahaja semuanya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dikehendaki oleh hamba tersebut. Kalau tuan-tuan baca dalam kisah Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, Sidi Abdul Wahab Sya'rani datang setelah Al-Imam Ibnu Athaillah 200 tahun selepas tu. Karena Sidi Ibnu Athaillah As-Sakandari lahir pada tahun 700 lebih. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani 900 lebih Hijriah. Kalau kita ni 1400 lebih dah. Maknanya beza kita dengan Imam Ibnu Athaillah dah 700 tahun. Beza kita dengan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani lebih kurang dalam 500 tahun yang lepas. Dan beliau juga takbirkan tulisan beliau dengan bahasa mudah untuk terang kepada kita bagaimana pula nak bermuamalah, nak beramal terus dengan apa yang ditulis oleh para a'immah ni.
Dia tulis pula dalam bentuk amal. Kadang ada ulama tulis dalam bentuk teori, cerita macam mana nak buat. Dia dalam kitab dia pula terang pula macam mana nak beramal. Saya dah beramal, kata dia. Saya dah buat benda tu. Dia tulis sebut macam tu. Sebab tu kalau siapa yang baca dengan silsilah madrasah ini, Al-Imam Ghazali 200 tahun sebelum tu. Cuba tengok, setiap 200 tahun lahir kibar ni. Al-Imam Ghazali 505 tahun Hijriah meninggal. Al-Imam Ibn Athaillah 707 meninggal. Lebih kurang 707 lahir. Akhir. Ingat kita apa? Sab'in. Naam, dia meninggal 707. Jadi maksud dia apa? Beza di antara Imam Al-Ghazali dengan Imam Ibn Athaillah 200 tahun. 200 tahun selepas itu pula lahir pula Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Bahasa Imam Ghazali disyarahkan pula oleh Al-Imam Ibn Athaillah dalam bentuk bahasa yang beliau bahaskan. Malah lebih meluas lagi. Bahasanya Al-Imam Ibn Athaillah pula dibahaskan pula oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dengan yang lebih meluas lagi, dengan bentuk amali. Amali terus. Lepas tu kita nak faham tadbir, serah kepada Allah Ta'ala ni. Imam Abdul Wahab Sya'rani dia pernah sebut, dia kata, saya ada seorang anak. Anak saya ni namanya Abdul Rahman. Nah, yang ni dia sebut pada mula bab berkaitan dengan kita ni kena serah kepada Allah apa urusan kita. Bab tu. Maka dia kata, saya ada anak. Yang banyak anak-anak para ulama dan para masyayikh biasanya Allah uji. Tidak perasan tak tuan-tuan? Anak ustaz kadang buah lebih pada anak orang biasa. Betul? Tuan Haji, nak tengok anak ustaz kalau kat sekolah dia punya buah dia, ya Allah. Anak ustaz, anak tok guru, dia punya hawak tu lagi sakan pada orang lain tu. Kalau lompat pagak dia dulu. Kenapa anak-anak guru, masyayikh, bukan semua, diuji macam tu? Kerana mereka melihat kemuliaan yang telah didapatkan oleh ayah-ayah mereka. Maka mereka berpada dengan kemuliaan ayahnya. Mereka rasa tak perlu lagi untuk kami nak mengecap kemuliaan tersebut. Cukup dengan kami menumpang kemuliaan ayah kami. Itu. Nampak? Beza dengan ayah kita orang biasa. Kita usaha sungguh-sungguh jadi para wali Allah Ta'ala, contohlah kan. Jadi tok guru. Maka dia tadi ini dengan takdirnya Allah Ta'ala, dengan dengan pilihannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Cuma dia yang usaha untuk nak belajar macam tu. Beza dengan orang yang dia ni ayah dia tok guru, kerana dia biasa. Kecuali dia kena ada sedar diri pada waktu tersebut. Baik, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, nak jumpa macam anak-anaknya Imam Subki susah. Ayahnya tok guru, anak-anaknya semua tok guru. Nak jadi macam Imam Ramli radhiyallahu anhu, Al-Imam Syamsuddin Ramli, anak kepada Imam Syihabuddin Ramli, ayahnya wali Allah Ta'ala besar, tok guru besar, masyayikh kibar, dan juga syekh yang agung di Mesir dan juga di dunia Islam. Anaknya juga syekh yang agung, pengarang Nihayatul Muhtaj, syarah kepada Minhajul Talibin, yang dicek oleh 400 orang ulama dan boleh dikatakan mutawatir, tidak ada kesalahan dalam kitab tersebut dengan hukum hakam. Macam tu sekali dalam fiqh Syafi'i. Dan kemudian siapa dia lagi kibar pada zaman tersebut? Kalau zaman lah, Al-Imam keluarga Al-Ghumari, keluarga Al-Kattani. Ini keluarga-keluarga besar yang mana melahirkan para ulama daripada keluarga mereka. Boleh tok guru, anak dia pun tok guru, cucu dia pun tok guru, cucik dia tok guru, piut dia pun tok guru. Pas piut daripada dia tak tahu, tok guru juga. Oi, bukan senang. Keturunan semua tok guru. Dia ada yang tok guru, tok garu lah ni. Yang ketiga jadi tok garu. Tak tahu apa. Dia tok garu Baik. Kenapa jadi macam tu? Kata beliau, kerana anak-anak ini menumpang kemuliaan ayahnya. Kata beliau, saya diuji macam tu. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, saya diuji macam tu. Anak saya tak mau mengaji. Abdul Rahman tak mau mengaji, dia kata. Akhirnya pada satu malam Allah Ta'ala bagi ilham kepada saya bangun malam,
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya angkat tangan kepada Allah, dan Allah bagi ilham kepada saya pada waktu tersebut untuk saya menyerahkan segala urusan anak saya tadi kepada Allah. Maka malam tersebut saya menyebut, ya Allah, segala urusan anak saya serahkan kepada tadbirmu ya Allah. Akhirnya esok pagi apa yang berlaku? Saya tengok anak saya mula pegang kitab, pergi mengaji dengan para ulama sampai dia jadi tok guru pula. Nampak tak? Dia kata kesalahan besar bagi kita ketika mana kita yang menyusun tadbir anak-anak kita. Kita kena susun, bukan kita tidak tadbir anak-anak kita. Sekolah mana kita nak hantar, bukan kita kata adik umur berapa dah? Umur darjah 1 kan? Okey, pilah sekolah mana pun nak pi, ayah tak mau hantar. Oi, tu budak tu sendiri naik bah, pergi cari sekolah, jumpa guru besar macam tu. Oi, bukan macam tu kita maksudkan. Maksud kita segini, kita bawa anak kita tu dengan sebab kita buat kerja, tapi bukan yang kita nak macam yang kita nak. Saya dah hantar anak saya ya Allah ke tempat yang sepatutnya. Saya serahkan seterusnya kepada kamu ya Allah. Karena saya tidak lagi ada urusan tadbir dengan perkara tersebut. Cuma saya dah usaha. Saya dah hantar. Saya dah letakkan anak saya di sekolah yang sepatutnya, di pondok yang sepatutnya, di pesantren yang sepatutnya, di tempat pengajian yang sepatutnya, dengan guru yang sepatutnya. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tadbir. Kalau kita yang susun tadbir, itu kita tension tu. Tension. Anak tak lulus periksa, tension. Anak fail ni pun tension. Lah kali budak tu jadi robot. Kenapa? Karena nak ikut susun tadbirnya dia. Faham tak? Akhirnya budak tak ada life. Budak dengan dia punya hidup dia sendiri, dia tak tahu jadi apa lepas tu. Betul tak tuan? Tuan faham ayat saya ni, bukan saya suruh abaikan, tidak. Kalau faham tu elok lah. Nak tahu kok ada jenis tak faham, jenis tu pun ada juga. Dia suka sungguh dengar kalam kita ni sekat-sekat. Tahu itu biar anak lah. Bukan macam tu. Tuan-tuan nak kata apa lah ayat kita sebut ni, baca kitab tasawuf. Kalau baca kitab apa ni jenis maki-maki, kita maki terus lah. Dia baca kitab tasawuf kena sabar. Tapi tak ada lah orang yang faham macam tu, insya-Allah. Kita faham tadi, kita sebut tadi jelas. Doa kepada Allah Ta'ala, serah kepada Allah Ta'ala. Imam Abdul Wahab Sya'rani sebut terus. Dia kata, ini caranya saya. Macam mana saya susun tadbirnya keluarga saya. Akhirnya Allah Ta'ala susun tadbir dengan baik. Kebanyakan para wali Allah Ta'ala, kalau berlaku benda yang tidak elok dalam keluarga dia, dia akan tengok dulu dengan diri dia. Kemudian dia serah kepada Allah Ta'ala. Maka akan jadi baik keluarga tersebut. Lepas tu kata Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ketika saya melihat anak dan isteri saya liar daripada saya, tidak mau dengar cakap, cakap tinggi suara dengan saya, kemudian binatang ternakan saya melakukan masalah, maka saya akan cepat beristighfar kepada Allah. Yang salah tu saya dengan Allah, bukan salahnya mereka. Mereka adalah surahnya saya, mereka adalah gambarannya saya. Ketika berlaku yang tidak elok kepada mereka tadi, itu saya. Maka dia beristighfar kepada Allah. Esok harinya akan dilihat binatangnya kembali jinak. Kemudian apa dia lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak isterinya kembali tenang dan tidak lagi melaku liar dengan si suami. Dan anak tidak akan liar lagi dengan si ayah. Macam tu. Ini susah kan? Sebut senang lah. Kita kena bila sampai tahap tu, kita pun lupa. Sebut senang. Nak beramai tu susah. Lepas tu kena baca selalu kitab Imam Abdul Wahab Sya'rani. Saya insya-Allah tiap-tiap petang akan buat live di Zawiyah. Kesian juga. Mula tak mau buat live. Tak mau buat live tu, tapi kesian ke orang. Kita kata tak apalah, kita baca jugalah. Kita akan baca kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah. Tidak saya baca tiap-tiap hari Jumaat. Di pondok saya kuliah Jumaat. Kuliah duha tu. Tapi saya tukar kitab pula sebab orang kampung tak ada kitab. Lepas tu baca kitab bahasa Arab. Baca kitab bahasa Arab ni orang kampung nganga tadi. Jadi saya bagi baca kitab saya, tukar kitab yang saya karang lah, yang saya terjemah, kitab tasawuf juga. Jadi saya ganti balik waktu tu untuk baca kitab Lawaqih tu yang karangan Imam Abdul Wahab Sya'rani, kita akan ganti pada waktu petang, waktu asar. Lepas solat asar kita akan baca Musabba'at. Lepas baca Musabba'at kita akan baca kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah. Tak baca lama, baca sikit-sikit je. Setengah jam, lebih kurang gitu, 45 minit, tak sampai sejam. Kalau lajak sejam tu orang panggil bonus. Ataupun dia terlajak, jadi naik syekh dia panggil.
Baru dia terlajak sikit. Kalau kata tidak, dia tak akan lajak. Tamam. Patah balik kepada tajuk ni. Mustaslimin lahu fi hukmihi wa imda'ih. Yani hamba yang mentaslimkan, yakni menyerahkan baginya, yakni bagi Allah pada hukumnya dan kehendaknya. Fi hukmihi wa imda'ih. Pada hukumnya Allah dan pada kehendaknya Allah. Serah kepada Allah Ta'ala. Contoh saya dah bagi tadi. Yang tu. Kemudian wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mufaddala ala jami'i anbiya'i. Apa? Yakni naik saksi aku bahawasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya yang terlebih afdal daripada sekalian nabinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi jangan baca ayat Quran tak habis. Ada orang dia pergi guna ayat dalam surah Baqarah. Ayat dalam surah Baqarah yang juzuk yang kedua. Kalau kita perasan yang terakhir, juzuk pertama. Juzuk pertama sebelum masuk juzuk yang kedua. Cuba tengok. Tengok di ayat dia kata, qulu amanna billahi وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Ada orang bila baca ayat ni dia kata, kan disebut dah dalam ayat ni la nufarriqu baina ahadin minhum. Jangan kita bezakan di antara nabi-nabi tadi. Dia kata jangan kita bezakan wa nahnu lahu muslimun. Kita beriman dengan kesemuanya. Dia terlupa dengan dalam juzuk yang ketiga ada ayat yang Allah Taala kata tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Tu ayat tu pula dia terlupa. Ada nabi-nabi yang kami lebihkan mereka di antara satu sama lain. Ada nabi yang lebih daripada nabi yang lain. Dan nabi yang paling lebih siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ayat ni apa maksud dia? La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Maknanya jangan kita bezakan pada iman. Jangan kamu hanya beriman kepada Nabi Ibrahim, tapi kamu tidak beriman dengan Nabi Musa. Jangan kamu beriman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, tapi kamu tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud ayat ni. Karena siyaqul ayah, cerita ayat ni jelas-jelas cerita tentang iman. Bukan cerita tentang perbezaan di antara nabi pada kedudukan. Pada kedudukan Allah Taala telah letakkan kedudukan masing-masing. Ada yang lebih tinggi daripada kedudukan yang lain. Waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul anbiya ala afdalul anbiya, maksudnya nabi adalah sebaik-baiknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Al-makhsusi bi jazili fadlihi wa i'ta'ih, yakni nabi yang ditentukan dengan kelebihannya dan kurniaannya, pemberiannya pada hari kiamat. Jadi nabi diberikan dengan kelebihan pada hari kiamat, dengan kelebihan yang luar biasa. Yang Allah Taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari diceritakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terakhir ditemui oleh umat seluruhnya untuk meminta syafaat al-uzma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu pergi jumpa dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam akan kata nafsi nafsi. Dan akan jumpa pula dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh kata nafsi nafsi. Nabi Nuh pula kata pergilah jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pula kata nafsi nafsi. Aku pun ada juga yang benda yang aku tak jelas lagi, kata dia, dengan Allah Subhanahu, bukan tak jelas, maksudnya aku pun bimbang pada hari ini dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kemurkaan Allah tidak pernah kita lihat berbanding pada hari tersebut. Jadi saya pun tak berani untuk nak mengambil tempat tadi. Nafsi nafsi, masing-masing kata dia. Kemudian kata dia pergilah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa pula pun kata yang sama juga. Nabi Musa tunjuk kat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akhirnya tunjuk kepada siapa? Kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata guru kami yang mulia Maulana Syekh Abdul Huda Yaqubi hafizahullah taala, hikmah Allah taala menunjukkan dengan sedemikian kepada para nabi sebelum ditunjuk kepada Nabi Muhammad. Boleh tak Nabi Adam tunjuk terus kepada Nabi Muhammad? Boleh. Kan senang tu. Daripada duk pi kat nabi ni kan akhirnya dia buat kat Nabi Muhammad juga. Nah. Kenapa pi tunjuk dulu dekat Nabi Nuh? Kenapa tunjuk dekat Nabi Ibrahim? Kenapa tunjuk dekat Nabi Musa? Kenapa tunjuk dekat Nabi Isa? Karena kesemua nabi ni ada umat. Semuanya umat yang besar. Nabi Adam kerana dia bapa kepada segala manusia. Maka anak ni biasa dia akan cari ketika susah dengan pak dia. Sebab tu anak kalau susah apa lagi dia akan teriak panggil pak. Ya ayah, sebut tu dulu. Habaq kat ayah aku. Hak tu. Betul tak? Budak-budak kalau berkelahi, hak tu dulu dia akan sebut. Orang tua dia malu sikit nak sebut. Kalau berkelahi-kelahi nak sebut juga tapi malu. Dia akan habaq kat pak aku. Orang tua kalau dah tua dah macam kita ni, kalau ada ayah lagi, kita ada masalah apa, kita akan cerita kat apa? Kat ayah. Pi kat ayah, dia tak habaq kat ayah aku dah, tapi dia pi habaq kat ayah saya ni ada masalah sikit. Ada cadangan tak apa pandangan apa semua. Gitu. Sama ada ayah dia dalam bentuk rohani dia ataupun ayah dia dalam bentuk jismani dia. Kalau ayah jismani dia, ayah dia. Kalau ayah rohani dia, guru dia. Ayah dia juga. Maksud tu tak dia akan panggil abi. Sebab tu. Faham? Itu sya'nu al-insan, macam tu orang. Lepas tu dia akan patah balik pergi. Nabi Adam kata, ya, walaupun aku bapa kamu, walaupun aku yang kamu daripada zuriat aku semuanya, tapi masing-masing hari ini dengan masing-masing. Aku pun tak mampu lagi nak selamatkan. Dia jumpa dengan Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh kerana dia Rasul yang pertama diutuskan kepada umat yang berbeza. Nabi Adam Rasul juga, cuma diutus kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Apa? Kepada anak-anaknya. Tapi ini Rasul yang diutus kepada umat yang berbeza. Bukan anak dia saja. Jadi kemudian pergi pula kepada Nabi Ibrahim, pergi pula kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nak bagi tahu kat semua umat ni, wahai umat-umat semua, tak ada seorang Nabi yang walaupun kamu di bawah pimpinan mereka dulu, melainkan Nabi Muhammad sahaja yang boleh bagi pada hari tersebut. Karena kalau Nabi Adam suruh terus pergi kepada Nabi Muhammad, nanti umat Nabi Musa akan komplain. Kata kenapa tak pergi kat Nabi Musa? Nabi Musa pun Nabi kami juga. Patut pergi Nabi Musa dulu. Dia akan kata macam tu. Tak, sekarang daripada tengok sendiri depan mata. Kerana orang ni macam tu. Dia nak kena tunjuk sampai macam tu. Hikmahnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam sampai macam tu sekali dia ajar kepada umat. Dia nak habaq kata pergi ke Nabi Muhammad terus. Tapi tak, dia hormati juga. Ini mereka ni ada umat, ada nabinya masing-masing. Pergi jumpa dengan Nabi kamu. Pergi jumpa dulu. Nanti Nabi kamu akan bagi tahu siapa yang mereka akan perlu jumpa. Sepatutnya. Akhirnya sampai kepada Nabi Isa, barulah Nabi Isa bagi tahu, pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Nabi Muhammad, tak jangan cakap. Terus Nabi Muhammad bersujud di bawah arasy dan memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah yang kata Nabi, tidak pernah terlintas dalam benak fikiranku pujian yang semisal hari tersebut. Maksudnya tidak pernah dilalui dengan lidah Nabi dengan pujian tersebut, melainkan pada hari itu sahaja. Ajaib. Pujian itu hanya ada pada waktu itu sahaja dan oleh lidah Nabi sahaja sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala mengatakan kepada Nabi, irfa' ra'sak fashfa' tushaffa'. Angkat kepala kamu wahai Muhammad, bagilah syafaat kepada umat. Maka ini dipanggil syafaatil uzma. Rahmat Allah Taala ni luar biasa. Luar biasa. Kita mohon dengan rahmatnya Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Seorang tidak masuk dalam syurga dengan amalnya. Kita sembahyang pilah terang mana pun, tak akan masuk kita syurga dengan sembahyang kita. Tak usah yakin kata kita dengan sembahyang kita tu akan masuk. Karena umat dulu lebih lama sembahyang daripada kita. Nak kata dengan puasa kita, tak boleh. Sahabat, wala anta ya Rasulullah, kamu juga macam tu ya Rasulullah. Nabi kata, wala ana, saya juga sama. Illa anni yataghammadani Allahu birahmatih. Melainkan aku diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Maknanya, rahmat Allah Ta'ala lah yang menyebabkan kita masuk syurga Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala ni kita nak gambar. Tak boleh nak gambar. Yang baru turun di muka bumi ni baru satu daripada 99 rahmat Allah Ta'ala. Satu daripada peratus tersebut sehingga menyebabkan si ibu mengasihi anaknya. Yang rahmat yang sikit tu saja. Dan rahmat yang satu tadi ni, yang satu tu pula bahagi pula lagi kepada
bagi pula kepada 10 lagi bahagian. 9/10 tadi siapa dia? Nabi SAW. Nah, Nabi kita Muhammad adalah rahmat yang hak satu yang kecil tu. Tu rahmat Nabi kita Muhammad daripada rahmatnya Allah Ta'ala yang maha luas. Nabi kita tu satu daripada 99 tadi. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu yang rahmat yang luar biasa tu pun. Tadi nak kata apa? Faham? Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah minta kepada Allah. Hadis ni pernah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibrahim alaihissalam mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kehinaan yang paling besar bagi aku, kata Nabi Ibrahim, adalah ammil abad, katanya, dengan bapa saudara aku yang kafir. Abad tu maksudnya kafir. Bapa saudara aku yang kafir ni adalah perkara yang paling berat dalam hidupku, ya Allah. Karena Nabi Ibrahim kan dia ada bapa saudara dia. Nah, yang disebut dalam Quran Abu Ibrahim tu. Ya. Cerita tu bukan ayah dia, no, tu pak saudara, bukan ayah dia. Itu kita insya-Allah bulan depan kita syarah. Kalau kata saya ingat, tuan-tuan suruh saya syarah ayat tersebut, kita akan bahas ayat tadi. Kenapa bukan ayah Nabi Ibrahim? Itu bapa saudara Nabi Ibrahim. Dalam ayat tu sebut abun, itu bukan bapa dia. Ayah saudara beliau. Nah, jadi dia kata ini yang paling berat bagi saya. Karena dia baik dengan bapa saudara dia tadi. Maka Allah Ta'ala kata, baiklah, kalau begitu aku tukarkan dia menjadi dubuk. Dan kemudian ditukarkan dia menjadi tanah. Ini ada riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Ada riwayat menyebutkan bahawa bapa saudara kepada Nabi Ibrahim ditukarkan oleh Allah dengan rahmatnya Allah menjadi binatang. Kemudian ditukarkan dia menjadi debu, terbang, dan kemudian selesai, habis, tidak ada lagi. Macam binatang yang lain, binatang-binatang semua macam tu. Binatang-binatang di akhirat nanti akan jadi, mereka akan berbalas sesama mereka, kemudian mereka akan jadi debu, terbang. Dan bapa saudara beliau pun macam tu juga, jadi dubuk. Tahu dubuk no? Haina tu, binatang macam anjing tu, kemudian terbang jadi tanah. Jadi surah rahmatnya Allah Ta'ala, gambaran rahmatnya Allah Ta'ala ni pelbagai, luar biasa. Kita tak ada tergambar. Rupanya Allah Ta'ala pernah boleh tukar. Bukan tak boleh gambar Allah Ta'ala boleh tukar tu. Maksudnya ada di antara tajawuznya Allah Ta'ala, berlepasnya Allah Ta'ala daripada menyeksa orang tersebut dengan dijadikan dia binatang, kemudian dihancurkan dia, hilang. Terus tak ada apa. Maksud tak masuk neraka, hilang terus. Habis. Ada yang macam tu. Nah, tak tergambar dengan fikiran kita. Dan kemudian barulah dibaca wa ala alihi wa sahbihi al-mustamsikina bi sunnatih, amma ba'du, insyaallah bulan depan kita akan temu pula baru masuk amma ba'du. Nah, bulan depan kita akan masuk dia punya perbahasan yang dibahaskan oleh tuan guru kita Syekh Osman bin Syihabuddin Pontianak rahimahullahu taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon ampun, mohon maaf, kurang-kurangnya mukadimah kita dah baca dah habis sampai tang amma ba'du saja. Amma ba'du bulan depan insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا زدنا علما في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال وحسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah dengan depan. Dekat ni. Buat ni. Dia 3 mai lah. Besok pagi pun sampai. Cepat.
Tumpang boleh main. Yang tumpang dia ada di depan tu tumpang. Dia main dulu pada kita tu siap. Tumpang. Semoga Allah Taala bagi sihat. Amin.